Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang uh, ada masa lah untuk bersama dengan saya dan juga tetamu kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam satu segmen yang saya namakan sebagai Bual Bahasa. Di mana segmen ini kita akan berbual dengan warga asing yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik, yang akan bersama dengan kita dari uh, untuk tempoh 1 jam, untuk tempoh 1 jam paling minimum lah. Kalau mungkin kita ada masa, kita akan terus sambung lebih lama lah. Tapi mungkin paling lama pun sejam suku atau sejam setengah lah. Tapi luangkan masa sekejap dalam tempoh hanya 1 jam kita berbual dengan seorang tetamu kita pada hari ini. Siapa dia? Dari China, dari sebelah selatan China. Kita sebut China atau dalam bahasa Melayu mungkin sebutan yang lebih tepat adalah China. Jadi di selatan China dari Yunnan yang akan bersama dengan kita, dan beliau bernama Yasmin, dan Yasmin merupakan seorang peminat sastra Melayu. Betul atau tidak nanti kita akan tanya pada Yasmin lah. Dan untuk kita tahu lebih lanjut tentang Yasmin, kita mulakan dengan mempelawa Yasmin untuk bersama dengan kita, dan Yasmin akan mendendangkan atau mendeklamasikan sajak dengan tajuk yang akan disebut oleh beliau, dan kemudiannya kita dengar dulu dan kemudian barulah kita berkenalan dengan Yasmin. Jadi saya persilakan Yasmin untuk mendeklamasikan sajak beliau. Persilakan. Aku bertanya, Garya Adi Marhain. Bila aku di tengah laut luas, ku bayangkan badai datang dari segala arah. Bila ku lihat kapal perang, ku bayangkan bedil berdesing selalu aku yang lemas. Mengapa tak ku bayangkan aku jadi badai atau aku yang mengerti peluru kapal perang supaya aku tidak menjadi lemas? Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Yasmin bersama dengan kita, sudi bersama dengan kita pada hari ini, pada petang yang berbahagia pada hari Khamis ini. Dimulakan dengan sepotong sajak. Sepotong ke kita sebut apa? Satu karangan lah sajak. Boleh Yasmin kenalkan diri dulu? Sebab kita baru dengar suara Yasmin ni. Okey, silakan. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama asal saya Xu Chongwen, nama Melayu saya Yasmin, dan saya berasal dari Provinsi Yunnan, China. Saya belajar lepasan jurusan Bahasa Melayu di Yunnan Minzu University, China, dan saya juga peminat sastra, budaya, muzik Malaysia. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan sekalian, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik kerana mengajak saya menyertai siaran langsung hari ini. Terima kasih Encik. Okay, sama-sama Yasmin. Saya pun cukup berterima kasih kerana Yasmin sanggup untuk meluangkan masa pada hari ini bersama dengan saya, bersama dengan kebanyakannya orang Malaysia lah yang menonton bersama dengan kita. Yasmin, apa tajuk sajak tadi? Ya, tajuknya tajuk Aku Bertanya. Aku Bertanya. Ya. Boleh Yasmin ceritakan sedikit sebab banyak metafora pada ayat, pada karangan sajak tadi. Maksud yang cuba disampaikan dalam sajak tadi. Pada pendapat saya rasa kerana sekarang saya juga dalam perjalanan belajar, dan kadang-kadang saya akan dalam keadaan geliru, macam dalam keadaan yang nak melepaskan peluang ataupun tak nak belajar. Tapi selepas berfikir dengan teliti, kita
tak boleh melegaskan apa-apa peluang yang diambil. Kita kena berusaha dan juga bersemangat untuk mencapai kejayaan kita. Inilah Oh, yang saya nak tunjukkan. okey. Yasmin belajar sajak daripada siapa, Yasmin? Saya belajar daripada Kak Dayana yang berasal dari Sabah. Okey. Daripada mana pula kenal dengan Dayana? Saya sebenarnya saya ada menonton video Kak Dayana kat YouTube. Lalu saya tengok macam terkagum kerana Kak sangat pandai deklamasi saja. Gaya dia saya macam di sebenar. Macam ya, jadi saya mencari Facebook Kak, lalu saya tengok ada nombor dia, saya menghubungi dia. Ya, Oh, macam ni. Jadi kenal. maknanya inisiatif sendiri, bukan disuruh oleh pensyarah atau sesiapa Ya, sajalah. bukan. Bukan, saya cari sendiri. Bagaimana kalau pada petang ini kita mengajak Dayana bersama dengan Ya, kita? juga bersama. Ayo, Hai Yasmin. selamat petang. Baru je kan? Beberapa hari lepas Yasmin minta kita WhatsApp tentang pembacaan sajak kan? Ya, tak tahu. betul. Kakak tak tahu itu tujuan apa. Sangka untuk tugas Yasmin ke apakah rupanya untuk buat persembahan. Ya, betul. Hebat. Okey. Oh, Dayana juga mungkin lebih senang dikenali sebagai Dian atau Dayana. Dian. Dian pernah menjuarai deklamasi sajak pada tahun bila? Okey, nak kata juara tu dari tahun 2012, waktu itu peringkat negeri. Peringkat negeri mewakili negeri Terengganu untuk kebangsaan. Selepas itu saya bertanding dalam peringkat universiti. Kemudian lama juga saya rehat, Encik Suhaili. Lama saya rehat dalam lebih kurang 3 tahun begitu, 4 tahun. Dan saya kembali ke Sabah. Dalam kembali ke Sabah pada tahun 2018, saya menyertai kembali, 2019, saya menyertai kembali, waktu itu saya dapat nombor 2. Kemudian 2020, saya menyertai lagi sekali di peringkat negeri Sabah, saya dapat jauhan dan mewakili kebangsaan. Alhamdulillah, kebangsaan saya nombor 3. Alhamdulillah. Minat Dian kepada sajak ni saya ingat bukan baru, dah lama kan. Dan lama. Bagaimana reaksi Dian apabila Yasmin tiba-tiba menghubungi Dian? Dia okey, pertama jujurlah kata tak excited kan, sangat excited sebab international kan, antara bangsa yang nak belajar dengan kita lagi-lagi Chinese. Macam betul kan ni? Macam mana nak ajar dalam tempoh orang cakap bahasa Melayu kan? Lepas tu saya layan je, saya tanya soalan, ini untuk apa, persembahan apa. Mula-mula agak ragu juga. Okey, jujurnya ragu sebab macam kita takut lah kan macam-macam apa berlaku. Tapi last macam rasa best. Rasa macam okey, aku kena latih dia ni. Aku kena latih dia sampai berjaya. Dan first time waktu Yasmin deklamasi saja, jujur saya sangat kagum. Orang cakap memang baik, dia bahasa Yasmin sangat baik. Macam tu lah, jadi saya punya perasaan sangat gembira, sangat teruja. Yasmin, bagaimana pengalaman pertama bila berhubung dengan Kak Dian? Pengalaman pertama semasa hubungi Kak? Ya.
sebenarnya ada sedikit cemas. Saya takut nanti kalau melihat saya sebagai macam, oh ini siapa? Ini penipu ke? Jadi saya ada sedikit takut lah. Tapi lalu tahu situasi saya dan Kak cakap boleh saya boleh ajar. Jadi saya pun lega. Jadi saya ya selama 1 tahun saya belajar dengan Kak. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Bersempena dengan apa Yasmin untuk sajak tu, untuk dideklamasikan di mana, waktu bila? Pada tahun lepas, pada satu majlis komunikasi antara China dan Malaysia, macam dalam bidang komunikasi pendidikan pengajian tinggi. Macam ini. Okey, Dian, sebab Dian mungkin terkejut seperti mana saya pun terkejut. Ya, ada orang Melayu, orang Cina yang suka pada sastra Melayu kan? Betul. Jadi apa mungkin pesan Dian kepada Yasmin dalam sedang dalam minatnya pada sajak dan mungkin pada karya sastra yang lain? Okey. Pertama sekali untuk pesan nak kata sangat-sangat gembira sebab kita orang Melayu, kita rasa sangat bangga bila orang luar, orang terutama international antarabangsa minat kepada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang mana Yasmin minat ni bukan bahasa Melayu sekadar bahasa Melayu, tetapi sastra. Terutama dari sudut sajak, yang mana sajak ini sebenarnya tidak semua orang yang mudah untuk deklamasi dan tidak semua mudah untuk memahami apa yang nak ditulis, nak disampaikan dalam sajak. Jadi pesan saya, nasihat saya, teruslah mencintai sastra bahasa Melayu, cintailah sastra Melayu supaya dari sastra ni jugalah kita dapat orang cakap mengeratkan lagi silaturahim, mengeratkan lagi dunia antara kita Malaysia dengan China macam tu. Bersama dengan kita rakan-rakan dalam Facebook ya, ada antaranya Remy. Ini dia kenal dengan Kak Dayana ni, dia sebut. Wah, Kak Dayana. Oh, okey. Remy ya. Okey, mungkin kita ada sedikit saja masa. Yasmin mungkin kata-kata lain bersama dengan Kak Dian sebelum Kak Dian mengundurkan diri. Kata-kata yang saya ingin sampaikan kepada Kak. Oh, baik. Macam mana cakap ya? Saya sebenarnya saya sangat bersyukur kerana boleh berjumpa Kak yang begitu sabar. Kerana saya rasa bagi seorang belajar, dia sudi berjumpa dengan seorang cikgu ataupun guru yang sabar dan sudi berkongsi ilmu pengetahuan kepada belajarnya. Saya rasa Kak ini dalam bidang ini sangat bagus dan sebenarnya dalam pembelajaran deklamasi saja, saya kurang intonasi dan gaya. Juga ada kami berdua ada video call macam gambar gila siang malam dia akan tunjuk ajar macam mana gayanya, macam mana intonasinya. Saya sangat syukur. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Dian ya. Sahabat dan tahniah kepada Yasmin dan juga Dian kerana Dian bantu sahabat kita daripada jauh untuk ilmu sajak ni. InsyaAllah ada masa lagi kita bertemu lagi Dian ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Suhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yasmin minat pada sastra Melayu apa punca ataupun kenapa boleh minat pada puisi ataupun sajak Melayu? Sebenarnya ini kena diceritakan pada tahun 2017.
semasa saya baru pelajar tahun 1, saya ada peluang untuk menyertai Sains Balak Deklamasi saja dan ini juga satu peluang untuk saya mengenal sajak dan puisi. Tapi pada masa itu saya tidak begitu bantai macam mana deklamasi sajak. Inilah satu macam peluang lah. Dan yang kalau dari segi sajak dan puisi, saya rasa semasa saya um, semasa saya lihat membaca puisi, saya rasa puisi dan sajak ialah membawa emosi dan fikiran kita. Kalau kadang-kadang kita tiada orang ataupun tempat untuk meluahkan kesedihan, keletihan atau kebahagiaan kita, kita boleh bercerita sembena puisi dan sajak. Saya rasa puisi dan sajak ialah kawan karib sebenar. Dan satu lagi, semasa membaca puisi, saya rasa hati saya tenang dan otak saya tak akan mess. Dan saya semasa baca puisi bagi saya ruang untuk bayangkan ataupun imajinasikan situasi penulis yang berada dan saya juga boleh menghayati kehidupan berbagai orang. Dan saya juga semasa saya membaca puisi saya dapat belajar ilmu pengetahuan sejarah nenek moyang. Saya rasa saya boleh mengerti sejarah dan ada satu aspek iaitu dalam puisi penggunaan bahasa Melayu sangat indah. Saya dapat belajar macam mana guna perkataan dan saya boleh memetik nanti guna dalam artikel. Yang paling penting saya boleh menambah kosakata. Ini saja, Encik. Kalau dalam bahasa Cina pun Yasmin suka ke pada pepatah lama Cina ataupun sajak dalam bahasa Cina? Memang Yasmin memang minat pada sastra. Ya, saya baru-baru ini saya hampir membaca puisi setiap hari. Oh, setiap hari. Oh, itu satu amalan yang jarang-jarang dibuat Ya, betul. Jadi itu petanda kepada jiwa yang halus kalau tak salah saya lah, bagi orang yang meminati sajak puisi ni, jiwanya tu jiwa seninya yang halus, yang mudah memahami perasaan orang lain, situasi. Jadi baguslah dari segi tu. Boleh tak kita orang kata kembali kepada awal sebelum meminati sastra lagi, Yasmin sebenarnya kenapa Yasmin pilih belajar bahasa Melayu? Ini ada, saya rasa ada dua pencetus. Yang pertama, saya berminat dengan bahasa Melayu, bahasa terhadap bahasa. Dan yang kedua, saya kerana rumah saya dekat kawasan Asia Tenggara, sementara ada satu inisiatif iaitu jalur dan laluan yang dikenali sebagai Belt and Road dalam bahasa Inggeris. Dan saya pada masa itu saya rasa perkembangan ekonomi di Malaysia bagus. Jadi saya rasa kalau saya belajar bahasa Melayu, saya akan macam mendapat peluang pekerjaan yang baik. Apakah peluang pekerjaan yang mungkin dibayangkan oleh Yasmin suatu hari nanti apabila menguasai bahasa Melayu? Saya rasa kalau saya nak jadi kalau saya berpengalaman, saya nak jadi penerjemah dan saya juga bercita-cita untuk menjadi duta kecil untuk menjalinkan hubungan persahabatan Cina dan Malaysia dalam bidang budaya, sastra, apa-apapun boleh. Bagaimana penerimaan keluarga apabila belajar bahasa asing, bahasa Melayu? Apa, Encik? Penerimaan keluarga ataupun rakan-rakan apabila Yasmin
mula belajar bahasa asing, maksudnya bahasa Melayu lah. Jadi bagaimana keluarga adakah memberi sokongan ataupun tertanya-tanya kenapa nak belajar bahasa asing ni? Oh, ada. Ibu bapa saya sangat menyokong kerana mereka rasa mereka menghormati keputusan saya kerana saya suka, jadi mereka agak menyokong lah. Dan kawan saya juga menyokong. Saya rasa kawan saya semua berhati baik. Mereka semua cakap, nanti kamu pergi ke Malaysia, kami akan datang jumpa awak dan kita pergi melancong. Sebenarnya mereka semua suka Malaysia. Kerana Malaysia ada makanan yang sedap dan ada adat istiadat yang sopan. Bahasanya juga indah. Jadi saya rasa semua orang akan suka Malaysia. Yasmin pernah datang ke Malaysia? Ya, pernah. Pada tahun 2018. Waktu itu program bahasa lah. Ya betul. Ada di sana selama 10 bulan. 10 bulan. Boleh Yasmin ceritakan sedikit tak tentang kursus bahasa Melayu di universiti yang Yasmin ikuti sekarang ni? Berapa ramai pelajarnya dan bagaimana sambutan para pelajar ataupun warga negara Cina tentang bahasa Melayu? Boleh. Sebenarnya sekarang di universiti saya rasa lebih kurang 50 orang hingga 60 orang yang sedang belajar bahasa Melayu. Dan semasa kami belajar bahasa Melayu, saya rasa sebutan macam R dan NG, NY ini yang sangat susah untuk kami untuk sebut. Dan syukur kami ada cikgu bahasa asing dari Malaysia juga. Mereka akan betulkan sebutan kami dengan sabar dan saya juga sangat bersyukur kepada bantuan mereka. Yang buat masa ini memang guru-guru daripada Malaysia lah yang mengajar untuk pengajian bahasa Melayu. Ya, betul. Okey. Yasmin adalah anak kelahiran Yunan dan Yunan ini sefaham saya mempunyai budaya yang tidak jauh berbeza dengan budaya kami di sebelah Asia Tenggara ni. Ya. Betul Ya, betul. Apa persamaan budaya orang-orang di Yunan dan juga di Malaysia yang kalau boleh kita kongsikan? Boleh. Saya rasa persamaan budaya yang ketara ialah kebudayaan cacat marba atau perbagaian. Kerana di China, di Yunan terdapat 25 etnik minoriti dan di Malaysia saya tahu ada 3 kaum utama dan juga ada berbagai etnik seperti Katasan, Dusun, Daiban, sebagainya. Jadi mereka boleh hidup damai, aman dan harmoni. Sebenarnya semasa saya di Malaysia, saya pernah pergi ke Sabah untuk menghayati pesta keamatan. Dan saya ada bersama dengan kawan sekelas saya, dia buat perbandingan dengan pesta keamatan dan satu kerajaan etnik Budi di China. Ini sangat menarik. Jadi saya rasa kalau nanti sarjana di China dan Malaysia berminat dalam bidang ini, mereka boleh berkomunikasi dan menukar fikiran mereka supaya berbagai kaum di Malaysia dan China boleh saling mengerti dan saling menghormati unsur perbezaannya. Dari segi pemakanan, dari segi mungkin pedasnya,
Ya. bentuk makanannya, makanan rujinya, nasi ke, kari ke, ada tak persamaan macam tu dengan Malaysia? Dari, saya rasa orang Yunnan suka makan makanan pedas dan orang Melayu juga suka. Tapi yang pedas tu macam uh, kefahaman orang Melayu dan orang Cina berbeza. Ya, sebenarnya kadang-kadang kami rasa ciri di Malaysia tidak berapa pedas, tapi sebenarnya kalau bagi orang Melayu sudah pedas. Yang kami Oh, macam maksud tapi Yasmin, cili ya, di yang menjadi ramuan masakan orang-orang selatan Cina atau di Yunnan ini adalah lebih ya, pedas daripada makanan masakan di Malaysia. ya, ya. Wah, itu satu fakta yang menarik untuk kita ambil tahu. Sebab sebelum Hmm, ini, sewaktu saya ke Guangzhou, uh, ya. susah nak mendapatkan makanan pedas. Oh, ya, ya. Di Guangzhou macam makanannya lebih ringan sikit. Hmm. Jadi Hmm. bagi orang selatan memang suka pedas. Pedas, wangi dan makanan goreng. 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 Goreng, okey. Hmm. Dan masakan pedas dia tu yang saya tahu lada sichuan. Ya, ya, betul. Betul, itu yang memang pedas. Yang itu bagi mereka yang Hmm. berada di Malaysia yang ingin mencuba masakan Cina yang pedas ni, saya ingat dah banyak dah kedai-kedai restoran Cina di Malaysia. Jadi kita boleh Ya. cubalah masakan dia. Azrul Jo, dia tulis dalam komen satu usaha yang sangat baik untuk mempromosi bahasa Melayu seantero dunia. Terima kasih Azrul. Memang itulah Terima tujuan kita buat kasih. program ni. Program Bual Bahasa ni sebab kita nak lebih ramai orang tahu yang bahasa Melayu ni juga dipertuturkan oleh orang-orang asing yang sungguh-sungguh belajar bahasa Melayu. Dan kesungguhan tu kita boleh lihat macam Yasmin lah. Sebab sampai dia minat pada sajak. Jadi itu minat yang jarang kita dapatkan daripada orang luar lah. Okey, Wah, syukur. kita Ya. cuba tengok dekat mana. Mungkin ada orang tak, mungkin antara kita ada yang tak tahu di manakah selatan Cina yang kita maksudkan hari ni. Iaitu di tempat kelahiran Yasmin. Ya. Ya, kalau kita zoom out, China begitu besar sekali kalau dibandingkan dengan Malaysia di sini. Dan apabila kita zoom in, di kawasan Yunnan ini adalah sempadan Myanmar, Laos, Ya. Dekat. Vietnam. Ya, Ya, betul. betul kan? Dan Hmm. ibu negeri untuk Yunnan adalah Kunming. Ya, betul. Kunming. Dan kampung asal kelahiran Yasmin ialah di, yang saya tahu, Dengar? Pu'er. Ya, Pu'er Pur. City. Tapi kalau lebih spesifiknya di sini Ya, betul. di Ning Er. Ya, Ninger. Saya tertarik dengan Pu'er sebab ini Ya. adalah nama yang terkenal bagi teh Cina yang dikatakan cukup baik. Jadi boleh kongsikan sedikit, mungkin ada sejarah ke ataupun ada cerita tentang Pu'er ini. Pur. Ya. Saya rasa kalau ceritakan tentang Pur, yang satu paling terkenal iaitu Day Pur. Saya rasa kalau orang datang ke Pur, kebanyakan mereka akan membeli teh Pur lah. Dan di Pur, orang suka simpan teh selama 3 ataupun 10 tahun. Ada yang simpan lebih daripada 10 tahun. Kerana mereka fikir selepas disimpan, perasaan dia akan lebih wangi dan sedap. Kalau dari segi kesihatan, saya rasa dia boleh suamkan perut kita dan tidak begitu menyakitkan perut. Dan dia juga boleh menurunkan
menurunkan lipid kita dan juga boleh membunuh macam sel kanser atau dia boleh menahan banyak penyakit. Inilah yang saya tahu daripada kajian yang sudah ada. Yang dimaksudkan dengan teh pu'er itu adalah teh yang ditanam di kawasan perkampungan Yasmin lah. Ya, ada. Ada Oh. taman khas untuk ditanam teh. Oh, okey. Yeah. Dan memang kalau di China ni saya ingat ada macam-macam jenis teh. Tapi saya tertarik dengan pu'er ni sebab dikatakan banyak khasiat baiknya dan juga harganya kalau disimpan hingga 10 tahun tu harganya berapa ringgit kalau dengan duit Malaysia? Kalau yang saya rasa kalau hanya simpan dalam 10 tahun, ada yang hampir ada harganya antara RM100 hingga RM200. Bukan. Kejap. Encik, macam lebih. Lebih lagi kan? Lebih mahal lagi kan? Macam 400 lah. 400 hingga RM500. Kalau yang lebih setahun ataupun lebih banyak akan lebih mahal. Okey, Yasmin, ada sahabat kita Hugh Mengli. Dia kata Yasmin sangat fasih bahasa Melayu. Oh, tahniah Okay, terima kasih. Yasmin, siapa berikan nama Yasmin tu? Sebab nama asal memang nama Cina, tapi kemudian dapat nama Yasmin. Siapa yang beri nama? Yasmin, nama saya Yasmin ini diberi semasa saya baru masuk universiti dan kelas pertama cikgu bahasa asing saya, Cikgu Hawa yang beri saya. Dan sebenarnya Cikgu Hawa ada bagi 22 nama kepada kami kerana dalam kelas saya ada 22 orang. Jadi kami memilih yang mana yang saya suka, yang diri sendiri suka. Jadi saya memilih Yasmin. Jadi setiap nama tu diberikan oleh cikgu dan kemudiannya kita pelajar pilih sendirilah mana yang dia minat. Betul. Okey, Yasmin diberi nama oleh Cikgu Hawa. Ya, betul. Dan bersama dengan kita ialah Cikgu Hawa pada petang ini untuk kita mengubat rindu Yasmin kepada cikgunya. Cikgu, dah lama tak jumpa. Ya, betul. Cikgu sihat? Dah sihat. Yasmin sihat? Sihat, Cikgu. Cikgu Hawa, sejak bila Cikgu Hawa mengajar di Kunming? Saya mengajar di Kunming pada September 2016 sampai Julai 2019. 3 tahun lah, saja. Maknanya ramai dah cikgu mengajar pelajar Cina kan? Termasuk saya 4 orang sebelum saya. Kira macam saya guru keempat kalau tak silap. Guru keempat. Yasmin, apakah kenangan yang paling indah bersama Cikgu Hawa? Kenangan indah? Ada banyak. Saya ada sebenarnya saya ada melancong bersama dengan cikgu dan saya selalu makan kat asrama cikgu. Makan bersama. Ya. Akan memasak makanan Melayu. Jadi saya ada nasi lemak. Ya, yang cikgu selalu masak. Betul. Nasi lemak, betul. Ada nasi lemak. Dan saya juga pernah pergi ke rumah keluarga Yasmin di Pu'er. Di kampungnya? Ya, di kampungnya. Allahu Akbar. Macam mana pemandangan dia? Cantik katanya.
di kawasan kampung tu. Cikgu. Oh mungkin lah. Ada gangguan talian tu. Yasmin bersama dengan Cikgu Hawa berapa lama? 1 semester atau 2 semester? Bukan. 2 tahun. 2 tahun, okey. 2 tahun. Jadi bila belajar bersama dengan Cikgu Hawa, dia bukan sekadar belajar bahasa lah. Ya, betul. Belajar budaya juga. Budaya. Contohnya macam mana Cikgu? Pembelajaran budaya tu dibuat dalam bentuk praktikal ataupun sekadar penerangan teori? Ada juga yang praktikal. Praktikal tu seperti tarian. Ada juga belajar tarian di universiti. Dan semasa ada kerjasama Malaysia dengan China dan pelajar saya ada membuat persembahan tarian juga. Oh, jadi maknanya cikgu pun kena pandai menari lah. Mungkin ada masalah gangguan talian sedikit. Yasmin, maknanya Yasmin pun belajar tarian Melayu, ada belajar zapin mungkin, ada belajar. Minta maaf ya, mungkin tali agak tidak stabil. Tak apa, kita masih dengar suara, boleh dengar. Mungkin video tu kurang jelas lah. Jadi masak-masak pun termasuk di dalam pembelajaran lah, topik pembelajaran makanan-makanan Melayu kemudian dimasak di dalam kelas. Ya, kalau makanan Melayu tu boleh praktikal lah, masak di asrama saya. Jadi dah apa masakan yang biasanya? Mestilah nasi lemak kan? Nasi lemak, apa lagi? Biasanya nasi lemak lah. Kalau kadang macam kalau di sini jemput-jemput, kan macam tu. Kata lontong ada lontong. Kalau Yasmin, apa kegemaran Yasmin? Makanan Malaysia, makanan Melayu yang Yasmin minat lah. Saya suka makan canai. Roti canai, okey. Roti canai. Roti canai susu dan makan bersama dengan teh tarik. Sedap. Saya sekarang rindu. Okey. Tapi nak buat teh tarik, saya ingat Cikgu Hawa dah pernah ajar dah cara buat teh tarik. Ya, pernah. Di universiti saya, cikgu dan pensyarah saya pernah mengajar kami macam mana buat teh tarik. Jadi kalau di universiti pun dari segi makanan, budaya pun sudah belajar bahasa. Jadi dia seperti kita katakan dia umpama Yasmin sudah betul-betul menjiwai lah untuk menjadi seperti orang Melayu. Ya, saya juga Melayu lah. Saya boleh macam tu. Okey. Cikgu Hawa antara dan satu lagi kalau ya. Ya, silakan. Silakan Cikgu Hawa sebut tadi apa? Boleh teruskan dulu. Nek cikgu macam putus. Mungkin talian tak berapa stabil kot di situ. Apa tadi? Soal tanya apa? Sebelum tu yang tadi ada satu lagi yang cikgu kata nak sebut tadi. Satu lagi apa? Budaya yang saya belajar di universiti. Maaf. Lain macam. Okey, tak apa. Okey. Baik cikgu, dah dapat dah. Inilah antara dugaan kita bila gunakan dalam talian ni. Okey, silakan cikgu. Yang tadi cikgu kata ada satu lagi apa tadi? Yasmin ini sebenarnya mula-mula masa semester 1 dia ada cuti kerana
sakit. Lepas dia dia tak datang kelas, tetapi setiap hari dia akan email saya, dia akan WeChat saya, cikgu, hari ni ada tugasan apa yang perlu saya buat. Dia akan setiap hari dia akan tanya. Dan dia adalah pelajar pertama saya yang datang ke asrama saya untuk belajar sebut R. Dan dia dia datang ke asrama saya dan dia belajar sebutan. Dia nampak kesungguhan kat situ. Ya, sebutan R tu Itu tengok semangat dia. Nampaknya kita ada gangguan sikit talian tak begitu stabil. Yasmin memang pada tahun pertama ya katanya bercuti panjang kerana keluarga sakit. Pada tahun 1 kaki saya bengkak, betul tak bengkak? Betul, bengkak. Macam tu. Lalu saya hampir 1 semester tiada dalam kelas. Tetapi saya ada bertanya kat kawan saya, kawan asrama, dan ada tanya kat Cikgu Hawa dan pensyarah saya juga supaya saya boleh mengambil proses mereka dan saya ada dalam macam mana cakap, ada bersama dengan mereka lah kerana pada hujung semester kita akan ada exam dan untuk lulus exam tu saya juga ada, walaupun di rumah saya juga ada belajar. Cikgu Hawa memang kebanyakan orang Cina memang susah untuk sebut R kan? Ya, betul. Tapi saya yakin boleh. Bukan, memang pada mulanya mungkin susah, mungkin sukar sedikit, tapi ada pelajar yang boleh. Sebenarnya dia boleh. Cuma mungkin perlu latihan sedikit lah. Sebab memang kita sedia maklum kan nak sebut R tu memang tak semua orang boleh sebut dengan jelas. Tapi sebab contohnya macam Yasmin, dulu memang dia kurang boleh sebut R. Tapi sekarang R dia pun dah macam R Melayu. Bagus. Maknanya usaha tangga kejayaan memang boleh. Tak ada benda yang tak boleh Ya, betul. Asalkan kita mahu, akan jadilah. Okey, Cikgu Hawa, ataupun saya beri peluang pada Yasmin dululah. Mungkin kata-kata akhir kepada Cikgu Hawa ketika kita sedang bersiaran. Silakan. Cikgu boleh dengar? Mungkin boleh sekarang cikgu. Putus. Ya, boleh dengar. Saya ingin cakap walaupun cikgu ada jauh di Malaysia, tapi hati kami berdua dekat dan saya selalu ingat cikgu. Saya berterima kasih kepada cikgu kerana betulkan sebutan saya agar sebutan saya elok sama seperti penutur tempatan. Dan saya juga berterima kasih kepada cikgu kerana cikgu selalu menemani saya mengharungi berbagai halangan semasa saya nak melepaskan peluang itu atau peluang ini. Tapi cikgu selalu menggalakkan saya. Cikgu selalu cakap, kamu boleh buat, cuba je, ini pengalaman. Jadi saya juga bersemangat lah. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih kepada Yasmin dan nampaknya terputus. Saya nak minta Cikgu Hawa untuk bercakap untuk kata-kata akhir dalam siaran tapi nampaknya terputus. Kalau Cikgu Hawa dapat masuk
semula kita berikan ruang sikit lagi. Okay, Yasmin. Ya, Sepanjang Yasmin belajar di Malaysia pada tahun 2000 berapa tadi? 2018 2018. Pasti Yasmin mungkin dah pernah pergi ke sana kemari kan? Jadi saya nak tahulah, kita nak mungkin berkongsi kepada semua yang bersama dengan kita hari ini. Satu pengalaman paling manis lah di Malaysia, dan satu lagi pengalaman paling buruk ataupun paling pahit lah berada di Malaysia. Nampaknya Cikgu Hawa ada bersama dengan kita. Saya nak cuba untuk kata-kata akhir pada Cikgu Hawa sebelum kita menjawab soalan tadi. Oh, ada masalah lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada jawapan daripada Yasmin. Silakan Yasmin. Bagi saya, pengalaman yang paling menarik ialah saya menghayati perayaan Hari Raya Puasa. Kerana setahu saya, semasa berpuasa, orang yang berpuasa tak boleh makan ataupun minum, dan orang yang tidak berpuasa tidak boleh makan ataupun minum di hadapan orang yang berpuasa. Jadi saya, kalau saya membeli makanan ataupun minuman, saya sangat cemas kalau ambil dalam tangan saya. Saya kadang-kadang saya akan selit ataupun letak dalam beg saya supaya mereka tak akan nampak. Dan selepas saya sampai asrama ataupun sampai rumah yang tiada orang, saya akan makan dan minum. Ini yang menarik. Saya rasa. Itu pengalaman yang menarik lah tu Maknanya dapat buat bulan puasa. Dia sebagai satu kata adab lah, bukanlah tak boleh. Maknanya adab untuk kita menghormati orang yang berpuasa saja, tapi tak ada masalah pun. Kalau ikutkan tak ada masalah untuk Yasmin. Tapi terima kasih Yasmin kerana menghormati orang yang sedang berpuasa. Tak apa, kerana belajar, jadi kena patuh juga. Okey, Cikgu Hawa dapat bersiaran dengan kita lagi ni. Cikgu Hawa, mungkin kata-kata akhir untuk kami ataupun untuk Yasmin pada waktu ni. Okey, untuk Yasmin, cikgu sentiasa mendoakan Yasmin untuk terus tidak putus asa untuk belajar. Belajar apa-apa sahaja bahasa, belajar bahasa itu dengan hati, bukan dengan keterpaksaan. Okay? Kerana kalau belajar bahasa dengan hati itu akan lebih lancar, lebih mudah. Tak ada paksaan. Okey, dan saya juga berterima kasih dengan Encik Suhail kerana sudi menyebut saya walaupun lain memang sangkut kat sini. Okay, saya minta maaf. Okey, dan saya harap mengkaji tu, teruskan kajian tentang Cenghe, okey, dengan dan Yasmin juga. Cikgu harap mudah-mudahan Yasmin boleh mencapai cita-cita Yasmin. Dan saya dengan Yasmin ni dari di China sampai sekarang tak pernah putus bertanya khabar, WhatsApp, sentiasa. Memang kita sentiasa keep in touch. Tak pernah lagi macam memang selalu berhubung. Baik. Terima kasih banyak Cikgu Hawa. Memang saya rasa ini adalah momen yang mengejutkan bagi Yasmin kerana dah lama mungkin tak bersua Tapi walaupun berhubung menggunakan WhatsApp mungkin WhatsApp terima kasih banyak Cikgu Hawa. Cikgu Hawa tadi ada sebut Yasmin, dia kata supaya majulah, kata dia mengucapkan selamat maju jaya untuk masa depan Yasmin. Dan saya nak tanya satu soalan tentang masa depan ni. Apa yang Yasmin bayangkan pada masa depan bagi seseorang yang belajar bahasa Melayu ni di China? Kalau belajar bahasa Melayu di China,
mereka ada banyak pilihan pada masa depan. Yang berminat dalam bidang bahasa Melayu, mereka boleh sambung master di negara Malaysia, Singapura dan negara lain juga. Dan mereka selepas mereka mendapat kejayaan, mereka boleh masuk institut kerajaan ataupun menjadi pensyarah di pendidikan pengajian tinggi, dan mereka juga berpeluang untuk bekerja dalam syarikat antarabangsa. Dan setahu kami sekarang e-commerce juga sangat popular. Jadi kalau mereka berminat, mereka juga boleh menjadi pedagang di Malaysia. Ya. Oh, maksudnya dalam industri e-commerce mereka juga perlukan penterjemah dalam bahasa Melayu. Bukan. Tapi Bukan. kalau pergeraduan mereka berminat, mereka boleh belajar dan bekerja dalam bidang ini nanti. Oh ya, faham. Maknanya kalau mereka yang daripada China untuk meniaga dengan pasarannya adalah orang Malaysia, dia boleh gunakan bahasa Melayu. Ya, betul. Okey, bagus. Jadi Yasmin sendiri pasti sudah memasang cita-cita untuk menyambung pengajian di Malaysia. Ya, betul. Di mana tu? Di USM. Dalam bidang apa? Dalam bidang pengajian tamadun. Pengajian tamadun. Kenapa Yasmin tak sambung dalam bidang bahasa atau sastra, lebih kepada ketamadunan pula? Kerana yang tadi saya ceritakan tu pengalaman yang menarik. Saya rasa kalau saya berminat bahasa Melayu, saya kena mengerti tamadun budaya yang di belakang bahasa itu, supaya saya boleh lebih mendalam dan mendekati dengan orang Melayu ataupun masyarakat Melayu. Saya rasa ini yang tadi Encik cakap, kalau nak macam orang Melayu, kena belajar budaya Melayu. Jadi saya boleh mesra dengan masyarakat Melayu. Bagus. Pilihan yang menarik. Sebab bila sebut tentang tamadun, memang kita akan belajar lebih mendalam lagi. Ya, betul. Jadi Yasmin bukan sekadar memahami bahasa. Nanti Yasmin akan lebih memahami tamadun. Itu lebih besar lagi lah. Maknanya akan lebih cantik lagi untuk kita melihat perbandingan nanti, membandingkan tamadun Cina dengan tamadun Melayu. Apakah yang boleh dijalinkan antara dua tamadun ini kan. Jadi saya fikir satu bidang yang cukup baik lah. Dan mungkin Yasmin sudah ada tarikh yang tertentu untuk sambung belajar di Malaysia? Apa Encik? Sudah ada masa yang tertentu ke bila akan datang ke Malaysia? Sekarang saya cadangkan akan datang Malaysia pada bulan Mac, tapi kerana wabak COVID, sekarang permohonan macam susah sikit, tapi saya tahu Malaysia juga ada berusaha membantu belajar asing untuk memohon visa belajar. Jadi saya rasa kalau saya boleh berjaya dapat visa pada bulan Februari, saya akan datang pada bulan Mac. Semua ini daripada awal kan Yasmin sebut Yasmin minat pada bahasa Melayu, sampailah kepada Yasmin nak belajar dalam bidang pengajian ketamadunan ini. Semuanya adalah hasrat dalam diri sendiri ataupun ini satu program yang sudah disediakan oleh kerajaan ataupun mana-mana pihak? Bukan. Ini pilihan diri sendiri. Memang minat betul ya Yasmin dengan bahasa Melayu dan budayanya ya? Ya, betul. Okay, kalau ditanya kepada Yasmin, apakah pandangan Yasmin tentang bahasa Melayu pada masa akan datang? Adakah ianya masih relevan? Adakah bahasa Melayu itu satu bahasa yang masih mampu menjadi seperti mana
bahasa Melayu itu pernah penting pada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun bagaimana? Bagaimana pandangan Yasmin? Pada pandangan saya rasa bahasa Melayu berpotensi menjadi lingua franca lagi. Kerana menurut sejarah, setahu saya lah, pada zaman dahulu, pedagang yang penjajah datang dari luar, sebahagian mereka juga akan belajar bahasa Melayu supaya urusan mereka dipermudahkan. Dan semasa saya melihat sejarah ini, saya juga rasa bahasa Melayu berpotensi untuk menjadi lingua franca lagi. Dan saya juga berbangga saya dapat bertutur dalam bahasa Melayu. Dan sebenarnya di Malaysia sudah ada penggiat bahasa Melayu mengeluarkan glosari dalam bidang teknologi, sains, budaya dan lain-lain melalui penerjemahan dan peristilahan. Dan ada sarjana juga menulis tesis dengan bahasa Melayu dengan sedaya upaya kerana mereka fikir bukan bahasa Inggeris sahaja yang boleh digunakan dalam penulisan tesis, bahasa Melayu juga boleh. Dan kalau menilai sesuatu universiti, bahasa Melayu juga boleh. Ini saya rasa perspektif bahasa Melayu sangat cemerlang kalau kita sama-sama berusaha dan bekerjasama mendapatkan bahasa Melayu akan menjadi lingua franca. Ya, betul. Saya cukup semangat dengan kata-kata yang Yasmin sebut tadi, bahawa kalau kita sama-sama berusaha untuk martabatkan, memang bahasa Melayu akan kekal sebagai satu bahasa yang mampu menjadi lingua franca di mana dahulu. Aizat Hamizan dari komen Facebook, dia mengucapkan semoga Kak Yasmin teruskan usaha mempelajari bahasa Melayu. Ya, terima kasih adik. Jadi saya ingat sokongan daripada kebanyakan kita orang di Malaysia dan juga mereka yang betul-betul bahasa Melayu, memang semuanya akan teruja dan seronok apabila ada orang asing, orang luar bercakap dengan bahasa kita kan, bahasa Melayu. Dan inilah yang kita inginkan supaya lebih ramai lagi, dan saya percaya dan usaha yang kita nak buat ini adalah usaha untuk kita mengekalkan bahawa bahasa Melayu bukan bahasa yang rendah kelas kedua, kelas ketiga, tapi bahasa Melayu sama tandingnya dengan bahasa-bahasa utama dunia. Ya, betul. Jadi Yasmin, kita sudah pun berada di penghujung rancangan kita. Satu nasihat ataupun kata-kata penutup daripada Yasmin kepada kami semua. Silakan. Saya sangat terima kasih kerana para orang Melayu boleh melihat saya dan juga boleh macam mana cakap, sokong saya belajar bahasa Melayu. Dan saya ada berasa galakan, dorongan daripada para kawan Melayu. Dan saya juga berharap nanti saya di Malaysia, saya berharap kamu semua akan membantu saya supaya saya boleh mendalami dalam bidang bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yasmin atas kesudian bersama dengan saya pada petang ini dalam Bual Bahasa, dan kita bertemu lagi nanti ya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Dan kepada semua yang sedang menonton, yang memberikan komen-komen, terima kasih banyak kepada yang kekal bersama dengan saya. Video ini akan saya upload dalam YouTube saya, Suhailah, dan di situ juga boleh kita tonton sembang petang atau Bual Bahasa yang lain. Untuk segmen Bual Bahasa, InsyaAllah kita akan adakan lagi 2 minggu dengan
tetamu daripada luar negara yang lain. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada mengenali sesiapa yang pandai fasih berbahasa Melayu, sila PM kepada saya dan kita cuba untuk jadikan mereka sebagai salah seorang tetamu kita. Dan terima kasih sekali lagi, minta maaf atas apa-apa kesilapan dan orang kata apa, salah bahasa lah ataupun pemilihan perkataan yang kurang tepat. Dan insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.